pertama, pengimplementasian integriti dalam mewarnai citra sejarah negara. Kedua, usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti. Dan yang terakhir, hasil kejayaan pembentukan maruah bangsa yang akhirnya membuka minda pria dan juita dalam memahami masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Saudara dan saudari, pertama, pengimplementasian integriti dalam mewarnai citra sejarah negara. Mungkin kini sudah begitu lama untuk kita bangkitkan, untuk kita ungkitkan betapa kita masih lagi terkilan dan memuram durja, meratapi keagungan bumi Parameswara, gugur rebah di mamah penjajah durjana. Akibat integriti tidak menjadi suaka. Justru kita perteguhkan integriti untuk menuntut bela dengan kehebatan Dolsoid menyusun pencak, rentapan rentap menyusul jejak, menyelamatkan maruah bangsa yang dulunya dipijak, kembali agung tersemat di pundak. Namun sayangnya, gendang kemenangan masih belum kedengaran. Lantas kita ubah persepsi dan identiti, bukan senjata jadi intipati, namun kemulusan integriti, juga keluhuran budi perketi. Maka dengan rencah integriti, rempahnya toleransi, kaum muda dan kaum tua bersatu hati, bersama berdiplomasi, menuntut kemerdekaan Ibu Pertiwi. Dan kemuncak cerita, gerakan pemimpin berintegriti pulang ke tanah air atas nama bangsa yang perlu dibela, tersingkap di balik tabir sejarah kemerdekaan negara 5 dasawarsa dahulu. Bukti jelas masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Saudara dan saudari, kedua, usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti. Dalam mengharungi ledakan dan hambatan globalisasi kini, fakulti dan usaha perlu ditingkatkan kerana hanya dengan usaha yang mapan, Batul Miudias menjumpai Tanjung Harapan. Justru gagasan modal insan adicita pemimpin disegani yang memperkenalkan personaliti unggul dan gerakan lokal, lambang kerajaan tidak pernah sugul, tidak pernah gagal dalam menitik beratkan kelestarian integriti buat anak warisan. Seraya itu, kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni dicanang, peluang integriti nasional dijulang. Semuanya demi matlamat yang tersemat menyahut seruan cabaran keempat, wawasan 2020 ke arah masyarakat yang mempunyai nilai dan moral yang teguh. Tidak cukup dengan itu, standar perilaku perkhidmatan diperkenalkan, badan pencegah rasuah dinaik tarafkan dari keluarga, sektor awam dan sektor korporat yang terangkum dan menyeluruh kerana kita yakin dan percaya yang melakukan rasuah bukan pesawah atau penuri getah, tetapi mereka yang ada segulung ijazah. Semuanya bermatlamat, tidak akan ada lagi sikitol dan temutahir, juga perilaku songsang yang berakhir dengan penaklukan halus di tanah air. Bukti jelas masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Saudara dan saudari, ketiga, hasil kejayaan pembentukan maruah bangsa. Hari ini, selepas lebih 5 dasawarsa kita mengecap nikmatnya kemerdekaan, alhamdulillah, segala benih integriti yang dulu kita semai, hari ini segalanya kita tuai. Bermula dengan tanggal Ogos 1957, kita mula melangkah dan berlari jauh demi integriti dan maruah bangsa yang semakin ampuh. Konklusinya, tatkala integriti menjadi budaya, imej dan kredibiliti negara dan bangsa terus diperkaya. Kehebatan negara bangsa meneruji pelbagai gagasan dunia. 6. ASEAN, OIC dan terbaru, kerusi terhormat UNESCO. Semuanya membuktikan tatkala integriti menjadi teras kekuatan, karisma negara dan bangsa dijadikan taruhan. Justru, secara konklusinya, saya telah merungkai dan menghurai 3 perspektif utama yang akhirnya membuktikan tatkala kita jadikan integriti sebagai budaya dan pegangan, maka impaknya bangsa yang dulu tertiarap di mamah kini kembali tegak bermaruah. Sebagai rakyat Malaysia, suka untuk saya ingatkan, pada hari ini impian kita adalah untuk menjelmakan bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukan bangsa yang kecundang, pincang dan terbuang. Ingat, jangan biarkan ayam direban di sambar helang. Jangan biarkan padi di tangan menjadi lalang. Mari bangkit dan sama-sama berjuang.
ke arah negaraku yang semakin gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pemidato yang ketiga bagi kategori sekolah menengah, Arif Azli Azman, mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelah tadi dengan tajuk pidato beliau, Masyarakat Berintegriti Membentuk Bangsa Bermaruah. Dan jika tadi kita telah pun dengar suara-suara anak-anak sulung kita, dan sekarang kita bakal teruskan kepada anak-anak bongsu pula. Jika tadi tuan-tuan dan puan kita menyaksikan pidato umum daripada 3 putera tampan dan berketerampilan, apa kata sekarang kita tumpukan perhatian kepada 3 puteri dari kategori sekolah rendah pula. Baiklah, nampaknya telah pun bersedia pemidato kita yang pertama ataupun puteri kita yang pertama ini, iaitu adik Dina Izyani Muhammad Herman Cha, mewakili negeri Johor. Dipersilakan untuk menyampaikan pidatonya yang bertajuk Murid Berilmu Negara Maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang berhormat menteri-menteri, dif-dif terhormat, panel kehakiman dan hadirin yang dihormati. Kita perlu ingat, dalam dunia tanpa sempadan ini, anak-anak kita tidak lagi bersaing sama mereka, sebaliknya bersaing dengan seluruh masyarakat dunia. Sekadar memetik kata-kata yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Anak-anak kita merupakan murid-murid era pemodenan dan globalisasi. Mestilah berilmu agar dapat memajukan negara, malah dapat berdaya saing di pentas dunia. Timbul persoalan, ilmu yang bagaimanakah mampu melonjakkan Malaysia cemerlang, gemilang dan terbilang? Lantaran itu, pasakkan telinga, bukalah minda, hayati 3/7 fokus bicara saya. Warga dihormati, sejarah membina jati diri negara bangsa. Pembentukan negara bangsa bergantung kepada modal insan. Murid-murid, aset paling berharga dalam proses Malaysia mencapai status negara maju. Murid kelahiran negara berdaulat ini perlu memahami, mengerti dan menghayati ilmu tentang sejarah negara Malaysia, kenal akan identiti dan hala tuju Malaysia, tanah tumpahnya darah kita. Perjalanan onak berliku para pejuang tokoh kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membebaskan negara kita daripada penjajah. Murid kelahiran negara merdeka ini perlu berilmu tentang kebudayaan pelbagai etnik di Malaysia yang akhirnya nanti lahirlah perpaduan yang utuh. Ilmu sejarah, sivik dan kewarganegaraan ini perlu diterapkan agar dapat menyemai suburkan semangat patriotik kesetiaan teragung sejak kecil lagi. Tak kenal maka tak cinta. Demimu Malaysia menggenggam tekad membawa negara bangsa ke puncak keagungan. Warga berkepimpinan, sains, teknologi dan ICT melonjakkan negara tersohor. Pendidikan sains, teknologi dan ICT merupakan usaha untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Cabaran ke-6 Wawasan 2020 membentuk murid-murid yang kritis, kreatif dan berketerampilan mengamalkan sains, teknologi dan ICT. Dasar utama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, semua murid di Malaysia celik ICT agar dapat memupuk bangsa Malaysia, celik maklumat, berdaya saing dalam dunia keekonomi antarabangsa. Persidangan Majlis Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran Asia Tenggara SIMO Kuala Lumpur juga menekankan ilmu ICT. Rancangan Malaysia ke-9 Kementerian Pelajaran Malaysia dalam program baru, Formula 1 Teknologi Challenger dan Robotik berfokus kepada proses inquiry, konstruktisme, pembelajaran masteri dengan pendekatan sains, teknologi dan ICT. Nah, buktinya kita cemerlang dalam pertandingan antarabangsa Formula 1 United Kingdom 2008. Tak sungguh tak melata,
Tak sungguh, dunia tak kata kehebatan kita. Warga berilmu, agama, moral dan nilai murni pasak pembentukan negara maju. Malaysia akan menjadi negara maju sepenuhnya pada tahun 2020 mengikut acuan kita sendiri. Cabaran keempat wawasan 2020, masyarakat bermoral dan beretika mesti kukuh dengan pendidikan ilmu agama dan kerohanian supaya mempunyai akhlak yang paling tinggi. Majukah negara berdaulat ini jika realitinya masalah keruntuhan akhlak mencemarkan usaha menjana modal insan minda kelas pertama? Renung sejenak bicara saya. Statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2005, penagih baru sekolah rendah 1,802 dan penagih berulang umur sama 1,310. Namun, kita tidak sanggup melahirkan murid-murid bagaikan bunga dedap, merah saja berbau tidak. Tidak rela rasanya melihat pewaris bangsa ini dirobek di arus globalisasi. Ibarat lalang ditiup ke kanan, condong ke kanan. Ditiup ke kiri, condong ke kiri. Lantaran itu, ilmu agama, moral dan penerapan nilai murni sekolah rendah perlu dipasak dengan kukuh bagi melahirkan murid-murid yang seimbang dan harmonis sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Konklusinya, murid-murid berilmu seimbang membawa negara maju di pesada dunia. Melentur buluh bila daripada rebungnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada anak bungsu daripada sepasang keluarga guru bercita-cita untuk menjadi pakar perubatan, adik Dina Iziani Muhammad Herman Che mewakili negeri Johor sebentar tadi. Ampun tuanku, sidang hadirin yang dimuliakan. Seterusnya kita akan teruskan dengan pembidato kita yang kedua. Dipersilakan Saudari Syafiqah binti Nasruddin mewakili negeri Pulau Pinang. Syafiqah binti Nasruddin akan menyampaikan pidatonya yang bertajuk Berjimat Cermat, Amalan Mulia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Perdana Menteri mengumumkan kenaikan harga minyak pada tanggal 4 Jun 2008, seantero Malaysia menjadi kawat. Terbayang di benak setiap rakyat sebaris frasa berjimat cermat. Terima kasih Tuan Peneraju Majlis yang budiman, menjunjung kasih Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang berhormat menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, div-div kehormat dan hadirin sekalian. Arena pada pagi ini saya warnai dengan sebuah pidato yang berjudul Berjimat Cermat, Amalan Mulia. Hadirin sekalian, jimat cermat bermaksud ingat, sangat cermat dalam perbelanjaan dan lain-lain. Manakala amalan mulia menerangkan kepada kita sesuatu yang dilakukan, dilaksanakan dan dikerjakan sebagai suatu perkara yang dilakukan secara istiqamah. Hadirin yang dihormati, berbelanja merupakan satu aktiviti harian yang berkait langsung dengan aktiviti muamalah sesama manusia. Malangnya penduduk di negara kita membelakangkan amalan mulia berjimat cermat sehingga menjadikannya penyakit sosial. Salah satu amalan pembaziran ialah penggunaan telefon bimbit prabayar yang pada mulanya merupakan satu keperluan, tetapi hal ini telah bertukar kepada cara hidup beranggi di kalangan masyarakat pada hari ini. Antara lain cara hidup beranggi ialah penggunaan kad kredit yang tidak terkawal, menggilai barangan berjenama dan budaya makan makanan segera. Natijahnya, pembelian yang tidak terancang dilakukan oleh masyarakat kita tanpa menyedari besar periuk, besarlah keraknya. Siapa makan cili, rasalah pedasnya.
Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pernah berkata bahawa Malaysia mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi minda kelas ketiga. Harta awam yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan peruntukan yang lebih besar perlu disalurkan untuk membaikinya, lantas menyusutkan belanjawan negara. Hadirin yang saya hormati, dalam melaksanakan amalan berjimat cermat, kerajaan menyarankan kepada semua rakyat supaya membeli barangan buatan Malaysia. Hal ini dapat menjana pendapatan dalam negara. Selain itu, pihak kerajaan juga turut memberi galakan kepada para ibu bapa supaya menyimpan wang di dalam skim SSPN untuk kesenangan anak-anak yang akan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Hal ini juga merupakan amalan menabung yang perlu diterapkan kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Di samping itu, pertanian adalah perniagaan juga merupakan amalan berjimat cermat. Contohnya, penanaman sayur-sayuran, kegunaan seisi rumah dapat menjimatkan wang kita daripada keluar membeli belah di pasar yang jauh lebih mahal harganya disebabkan kenaikan harga barang sejak kebelakangan ini. Saudara-saudari sekalian, membudayakan amalan berjimat cermat banyak memberi impak positif kepada rakyat dan negara. Kesan kenaikan harga minyak dan barangan keperluan mengajak kita berfikir supaya berbelanja secara berhemah dan mengamalkan konsep kesederhanaan dalam kehidupan seharian. Sebenarnya, banyak atau sedikit itu bukan menjadi ukuran kepada perkiraan membazir atau tidak. Tetapi keutamaan yang diambil kira ialah tempat di mana ia dibelanjakan. Rumusannya, marilah sama-sama kita merancang dan berazam untuk berjimat cermat. Semoga rezeki yang diperolehi mendapat berkat. Bersyukurlah kita kerana menjadi rakyat Malaysia, negara yang ada serba-serbi, unik dengan kepelbagaian. Maka wajarlah kita berganding bahu, berjimat cermat untuk menangani kegawatan ekonomi sejak akhir-akhir ini. Malaysia boleh atau bolehkah Malaysia? Terpulang kepada anda. Kalau cemerlang, biar tiada tembok penghadang. Kalau gemilang, biar tiada batu penghalang. Andai gemilang, biar jangan calang-calang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik Syafiqah binti Nasruddin mewakili Negeri Pulau Pinang dengan berjimat cermat amalan mulia sebentar tadi. Sedang hadirin dan muliakan, anak sulung daripada 3 adik-beradik meminati masak lemak cili api ini. Bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Pembantu kita yang ketiga, dipersilakan putri dari Selangor, Irina Yasmin binti Adli. Beliau akan menyampaikan pidatonya yang bertajuk Negara Bersih, Rakyat Sihat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, mari kita renung sejenak. Sejauh manakah kualiti kebersihan di negara kita? Adakah sejauh lebuh raya utara selatan atau sekadar sekangkang kera? Yang dihormati Tuan Pengemudi Majlis, menjunjung kasih Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang berbahagia, Div-Div kehormat, para menteri dan timbalan menteri, seterusnya sidang saksi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, negara bersih, rakyat sihat. Itulah kalimat yang ingin saya kongsikan bersama pada hari ini. Kalimat tersebut merujuk kepada pentingnya sesebuah negara itu mengutamakan kebersihan bagi menjamin kesihatan rakyatnya. Rakyat yang sihat merupakan aset penting kemajuan bagi sesebuah negara. Perbicaraan saya seterusnya akan menghuraikan 3 aspek untuk kita renungkan bersama. Anak cicak mati tergantung. Pidato saya bukan sekadar tin kosong. Hadirin yang saya hormati. Aspek pertama perbicaraan saya mengupas
mengapa kebersihan amat diperlukan oleh sesebuah negara. Rakyat yang sihat merupakan aspirasi bagi sesebuah negara. Sekiranya alam sekitar tercemar, manusia tidak akan memperoleh sumber air, makanan dan udara yang bersih bagi menjalani kehidupan yang sejahtera. Kajian Jabatan Alam Sekitar mendapati sejumlah 2,200 jenis bahan kimia berbahaya telah digunakan di Malaysia. Hal ini mengundang masalah pengurusan sisa toksik, seterusnya menimbulkan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit kulit dan radang paru-paru. Hadirin yang saya kasihi, bagaimanakah kita boleh mewujudkan sebuah negara yang bersih? Inilah elemen kedua huraian perbicaraan. Sebagai rakyat, kita perlu sedar betapa pentingnya menjaga dan mengekalkan kualiti persekitaran. Antaranya ialah dengan berkongsi kenderaan dan mengamalkan pembuangan sisa pepejal secara bersistematik. Tahukah hadirin, dianggarkan 13.6 juta tan gas beracun yang dibebaskan ke udara berpunca daripada asap kenderaan bermotor. Ayo sekalian, kita ikut saranan berkongsi kenderaan, kurangkan beban kerajaan. Hadirin sekalian, aspek terakhir perbicaraan saya menghuraikan implikasi persekitaran negara yang bersih terhadap rakyat dan negara. Negara yang bersih melahirkan rakyat yang sihat. Peningkatan tahap kesihatan rakyat akan meningkatkan lagi produktiviti dan kualiti kehidupan. Secara tidak langsung, kos perubatan dapat dijimatkan. Bukan itu sahaja, persekitaran negara yang bersih dapat menjana ekonomi negara melalui sektor pelancongan. Sektor ini merupakan antara penyumbang utama kepada pendapatan negara. Buktinya, sepanjang tahun 2001, Malaysia telah memungut sejumlah 24 bilion ringgit hasil kunjungan 12.77 juta pelancong. Hadirin yang dirahmati Allah. Konklusinya, kebersihan sesebuah negara perlu diberi perhatian yang serius bagi menjamin kesihatan rakyat. Semua pihak perlu memainkan peranan bagi meningkatkan kualiti persekitaran negara. Negara yang bersih adalah khazanah warisan untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Maka negara bersih, rakyat sihat perlu disemarakkan bagi merealisasikan negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Irina Yasmin binti Adli mewakili negeri Selangor dengan negara bersih, rakyat sihat tajuk pidato beliau sebentar tadi. Ampun tuanku, sidang hadirin yang dimuliakan, demikianlah berakhirnya bahagian pidato umum kategori sekolah menengah dan juga sekolah rendah dalam pertandingan akhir pidato Piala Diraja kali ini. Dan dengan ini, tibalah masanya untuk sama-sama kita menyaksikan para peserta berpidato untuk bahagian kedua, iaitu pidato spontan yang mana tajuk pidato akan ditentukan melalui cabutan sebentar nanti. Tapi sebelum itu, ingin saya maklumkan sekali lagi tempoh masa berpidato bagi bahagian pidato spontan ialah 4 minit bagi kategori sekolah menengah dan 3 minit bagi kategori sekolah rendah. Pidato akan diberikan tempoh masa 1 minit untuk membuat persediaan. Nampaknya semua putra dan putri kita telah pun bersedia untuk menyampaikan pidato masing-masing. Dengan ini dipersilakan pembidato pertama kategori sekolah menengah bagi pidato spontan Muhammad Hamizi bin Syarudin, mewakili negeri Selangor, untuk tampil bagi memilih tajuk pidato spontan beliau. Silakan. Tajuk pidato spontan telah pun dipilih oleh saudara Muhammad Hamizi dan tajuk beliau bagi pidato spontan ialah Semangat Patriotik Tunjang Kesetiaan. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan. Bermula sekarang. Loceng telah pun dibunyikan, menandakan masa persediaan telah pun tamat. Anda boleh memulakan pidato spontan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Yang Berhormat Menteri-Menteri. Seterusnya hadirin sekalian. 500 tahun yang silam, tatkala Melaka di puncak kegemilangan, rakyat jelata
mahabbah pimpinan Cakrawati Sultan Muzaffar Shah. Lantas, dagang dan senteri sering berkunjung. Namun, angkara fitnah besar si Kitol dan Raja Mendaliar telah menyebabkan Melaka hilang wibawa, hilang warisan dan karam binasa di tangan penjajah durhaka. Hadirin sekalian, justru kita nilai kembali betapa sesungguhnya tanpa nilai kesetiaan, tanpa semangat patriotik, tidak mungkin wujud kesetiaan. Justru saya ingin mengajak Dewan sekalian untuk menghayati dua hala tuju bicara. Pertama, langkah-langkah memupuk semangat patriotik dalam mewujudkan kesetiaan. Dan kedua, impak positif kepada negara. Hadirin sekalian, anak-anak ibarat kain putih. Yang mencorakkan mereka adalah ibu bapa. Institusi kekeluargaan merupakan asas dalam pembentukan modal insan. Justru, ibu bapa perlu memainkan peranan dengan mengajar anak-anak tentang peristiwa-peristiwa bersejarah seperti dahulu, dengan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan dan membawa mereka melawat tempat bersejarah seperti Tugu Negara, Muzium Negara dan Memorial. Tuanku Abdul Rahman, 2 hari lagi cuti sekolah bakal membera. Justru saya menyeru kepada ibu bapa dalam dewan ini agar membawa anak-anak untuk bercuti-cuti Malaysia ke tempat-tempat bersejarah. Dan ingat anak-anak, jangan ingkar arahan ibu bapa jika nak setia kepada negara. Kedua, kerajaan melalui pelbagai dasar sama ada pendidikan, kebudayaan dan sukan telah melancarkan pelbagai strategi dalam memastikan modal insan dalam kalangan masyarakat dapat dipupuk. Contohnya dengan pengenalan lagu-lagu patriotisme seperti Negaraku, Saya Anak Merdeka dan terlalu banyak. Kesemua ini merupakan usaha-usaha dalam memastikan semangat patriotik dapat dipupuk. Biarpun begitu, kita perlu ingat masih ada dalam kalangan kita yang tidak dapat mengaplikasikan, tidak dapat memahami konsep ini secara menyeluruh. Kesannya modal insan yang menyeluruh tidak dapat dipenuhi. Justru saya menyeru kepada Dewan sekalian agar bersama-sama kita untuk memupuk semangat patriotik. Bicara kedua, impak positif kepada negara. Hadirin sekalian, setiap usaha yang bersungguh-sungguh pasti mendatangkan kesan yang baik. Kata-kata Pak Hamka, sejarawan ulung daripada Indonesia. Kita lihat betapa sesungguhnya dengan adanya semangat patriotisme ini, masyarakat akan menjadi tuntut setia kepada negara daripada bilang politik. Sejarah membuktikan usaha-usaha pemimpin tersohor dahulu tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, akhirnya telah membawa kepada satu konsensus di mana mereka berjaya mencapai kemerdekaan. Landasnya apa, hadirin sekalian? Semangat patriotik yang menjadi tunjang kesetiaan kepada rakyat negara. Renungkan, apalah artinya jika negara kita maju, namun kualiti hidup bermasyarakat menyongsang arus pemodenan? Apalah maknanya seandainya kita digelar sebagai negara kelas pertama, namun nilai-nilai murni tidak letakkan seiring dengan pembangunan negara? Apalah gunanya infrastruktur kelas pertama seandainya mentaliti masyarakat kelas ketiga? Tahun ini kita bakal mencapai usia 51 tahun kemerdekaan. Jangan dijadikan ia alasan untuk kita berasa angkuh dan sombong.